Dan hari ini isunya penipuan terhadap jemaah umrah dan haji. Saban tahun timbul laporan agensi pelancongan yang menawarkan pakej tipu melibatkan ratusan ribu ringgit. Para jemaah pada mulanya dipancing dengan tawaran pakej murah dan kemudian diberikan pelbagai alasan termasuk gagal mendapatkan visa dari Kerajaan Arab Saudi. Dan bersama saya tengah hari ini Timbalan Presiden Persatuan Agensi Pelancongan dan Pengembaraan Bumiputera Malaysia atau Bumiputera, Tuan Haji Ayub Mat Aris dan juga Exco Haji dan Umrah Bumiputera Haji Harun Ahmu. Baik, Tuan Haji, terima kasih kerana bersama kami pada tengah hari ini. Sudah lama isu ini kita dengar dan sudah banyak pendedahan dibuat juga, Tuan Haji. Tetapi kenapa masih ada yang tertipu, Tuan Haji? Pertama, saya ucap terima kasih pada RTM yang menjemput kita hadir dan kita dapat berkongsi mengenai permasalahan umrah ini. Sebenarnya benar, masalah penipuan umrah ini telah lama dibangkitkan. Dan dia ada dua perkara dalam permasalahan ini. Seperti contoh hari ini agensi pelancongan seramai 469 yang berdaftar dengan Bumiputera Malaysia ini sedang menghadapi masalah besar yang mana sehingga hari ini masih belum mendapat kelulusan visa daripada Kerajaan Arab Saudi. Yang mana mereka-mereka ini yang akan menunaikan umrah pada permulaan cuti sekolah. Maksudnya permulaan cuti sekolah ini bermula pada 26 hari bulan 5 ini. Dan mereka sekarang ini sedang menunggu kelulusan visa ini dan seramai 15,100 orang yang sedang menanti sekarang ini. Jadi ini yang kalau ini tidak diperolehi, visa ini tidak diperolehi, sudah tentu jemaah ini tidak akan dapat berangkat ke Tanah Suci. Dan akibatnya akan berlaku dua perkara. Yang pertama, agensi pelancongan ini akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan kita menjangkakan melebihi 100 juta. Dan yang keduanya pula, kemungkinan besar jemaah-jemaah juga akan mengatakan bahawa ini satu penipuan daripada agensi-agensi. Tetapi realitinya inilah yang sedang kita hadapi sekarang ni. Dan kita sudah telah merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya membantu kita supaya kelonggaran visa ini untuk rakyat Malaysia ini, untuk bakal-bakal jemaah daripada Malaysia boleh menunaikan umrah pada percutian sekolah ini. Ini kita harap sangatlah. Jadi yang keduanya, memang ada setengah daripada mereka yang tidak bertanggungjawab. Dia bukan saja terdiri daripada agensi pelancongan, tetapi terdiri daripada orang-orang perseorangan. Maksudnya orang-orang yang berpengaruh di luar-luar sana. Jadi mereka gunakan nama-nama mereka yang berpengaruh ini. Mereka menggunakan nama-nama masjid, surau ataupun sekolah-sekolah agama. Dan mereka juga membuat mengendalikan umrah. Dan mereka bersaing sesama dengan syarikat-syarikat agensi pelancongan yang mempunyai lesen. Dan akhirnya mereka terpaksa menawarkan dengan harga yang murah. Yang sebenarnya harga murah itu hanyalah untuk memikat saja. Akhirnya mereka ini tidak dapat diterbangkan. Dan inilah berlakunya penipuan kebanyakannya. Jadi ini dilema di antara pemohon yang terdesak untuk pergi menunaikan umrah dan juga pihak peniaga ataupun ejen yang terdesak mahu mengaut keuntungan, mengambil kesempatan di atas keadaan ini, Tuan Haji. Saya melihat ada dua perkara penipuan yang akan yang diperkatakan oleh pengguna di luar sana. Pertama, benar-benar mereka ini yang mengambil wang daripada bakal-bakal jemaah tetapi tidak diterbangkan. Dan ada juga operator umrah ni yang menjual pakej-pakej umrah yang harga yang paling murah dan akhirnya mereka nanti akan diminta menggunakan wang tambahan dan sebagainya, dan ini juga yang dikatakan penipuan. Satu penipuan yang yang akan dibawa untuk menunaikan Tanah Suci dan satu lagi penipuan yang langsung tidak ditunaikan permintaan untuk menunaikan Tanah Suci. Dan saya mahu bertanya kepada Exco Haji dan Umrah Bumiputera iaitu Haji Harun Ahmu sendiri. Sebagai orang yang amat berpengalaman dalam lapangan ini, Tuan Haji, adakah sesuatu pakej yang ditawarkan termasuk umrah ini perlu diperincikan kepada pihak Kementerian Pelancongan dan juga Kebudayaan? Terima kasih di atas jemputan ini. Sebenarnya saya kira pihak kementerian perlu pertama sekali mengawas selia agensi-agensi yang hendak menjalankan iklan tentang pakej umrah ini.
Dan dalam konteks mengawal selia ini, pihak kementerian juga hendaklah memastikan bahawa agensi-agensi pelancongan ini adalah di kalangan agensi pelancongan yang telah menandatangani kontrak dengan pihak Umrah Service Provider of Saudi Arabia ataupun locally dikenali sebagai muassasah. Dan kontrak yang ditandatangani dengan pihak muassasah di Arab Saudi ini, kontrak ini diberi untuk 1 tahun ke 1 tahun. Jadi bermakna pihak kementerian perlu mengawal perkara ini dan memastikan agensi yang ada valid kontrak sahaja dibenarkan menjalankan urusan pengendalian umrah ini. Dan juga dalam konteks iklan, mengiklankan produk mereka di masjid, di surat khabar, di media-media dan seumpamanya. Dan tentu sekali saya percaya pihak kementerian juga perlu ada satu badan kawal selia. Hanya yang kita nampak pada hari ini, it is very loose. Memang tidak ada satu bentuk kawal selia yang saya rasa is a highly needed, amat-amat diperlukan dalam negara kita hari ini. Kerana bilangan jemaah yang mengerjakan umrah melebihi 200,000 lebih orang. Bayangkanlah kalau dalam pengendalian haji kita ada tabung haji yang mengawal selia urusan haji yang hanya mengelola 20 lebih ribu orang jemaah satu tahun. Bayangkanlah kalau umrah bilangannya menjangkau 200 lebih ribu orang. Apakah pula sebenarnya syarat-syarat yang wajib perlu dipatuhi oleh agensi-agensi berkenaan, Tuan Haji? Ya, pertama sekali, agensi mestilah yang dilesenkan oleh Kementerian Pelancongan. Yang kedua, agensi ini mestilah yang telah menandatangani kontrak dengan pihak muassasah di Arab Saudi, dalam terma Inggerisnya ialah Umrah Service Provider of Saudi Arabia yang diluluskan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Dan jika sebenarnya ada terdapat penipuan, Tuan Haji Ayub, apa tindakan susulan yang dikenakan oleh Kementerian Pelancongan kepada agensi-agensi berkaitan? Okey. Dia pertama sekali sekarang ni, penipuan ini boleh dilakukan oleh orang ramai, orang-orang yang berkepentingan ni. Mereka mengambil kesempatan di atas syarikat-syarikat yang menjual visa. So sekarang ini, apa yang kita sarankan, kita menyarankan agensi-agensi pelancongan yang yang mempunyai kontrak dengan muassasah di Asia Tenggara dengan kerajaan Arab Saudi, mereka janganlah menjual visa kepada orang-orang persorangan dan syarikat-syarikat yang tidak berautoriti, yang tidak punya lesen dan tidak berkemampuan untuk mengendalikan umrah ini. Dan inilah ruang yang sebenarnya mereka boleh buat penipuan. Satu. Kedua, pihak kementerian sebenarnya sememangnya tidak mencukupi dari segi penguatkuasaan. Ya? Jadi maka itulah pihak-pihak penipu umrah ni dia makin lama makin berbeluasa. Ya? Dan sememangnya ada tindakan yang dibuat oleh pihak kementerian. Cuma kalau ada aduan, mereka berdasarkan daripada aduan yang dibuat oleh pihak pengguna. Kalau tak ada aduan, maka tak ada apa-apa tindakan yang dibuat. Ini masalah kita, itu sebabnya kita hendakkan bahawa satu jawatankuasa kalau sedia diwujudkan dengan segera untuk mengatasi benda ini dengan secepat mungkin boleh. Kerana ini sudah menjadi dah menjadi kritikal sekarang ni, keadaan penipuan umrah ini. Jadi di pihak pengguna sebenarnya yang paling penting mereka mahu mengenal pasti bagaimana untuk membezakan tawaran pakej umrah tipu ataupun tidak. Bagaimana, Tuan Haji? Pihak pengguna seharusnya berurusan dengan pejabat agensi pelancongan. Yang jadi masalah sekarang ni, pihak pengguna ambil mudah. Mereka cuma pergi berjumpa dengan orang-orang tengah. Orang-orang yang maksud saya tadi, orang-orang yang ada kenamaan dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Jadi mereka berurusan dengan mereka ini, maka dia tak berurusan dengan agensi pelancongan. Maka itulah sebabnya mereka boleh ditipu dan sebagainya. Jadi yang keduanya, pengguna juga silap. Kadang-kadang pengguna berfikiran bahawa harga yang murah itu yang terbaik pada dia. Sebenarnya harga itu sememangnya pengelola umrah itu tak dapat melaksanakan kerjanya sebagai mengendalikan umrah itu. Kerana terlalu murah. Harga tiket pun tak, kadang-kadang kita tengok macam ada di antaranya yang jual pakej umrah 1,400, 2,500, 3,700.
Padahal kita tahu tiket untuk pergi ke Jeddah dan balik ke Kuala Lumpur harganya 3,000 ke 3,200. Jadi memang mahal. Jadi saranan Tuan Haji ialah elakkan orang tengah pergi terus ke pejabat agensi pelancongan dan juga jangan terpedaya dengan pakej yang terlalu murah. Ya, betul. Bila disebut murah dan mahal itu, apa yang murah dan apa yang mahal, Tuan Haji? Mungkin Tuan Haji boleh berikan contoh apa yang sebenarnya terlalu murah sehingga tidak masuk akal dan apa pula harga yang berpatutan untuk sesuatu pakej umrah. Okey, kalau kita tengok di musim ini, apabila pakej penerbangan, kalau bukan peak season, bukan cuti sekolah, anggarannya lebih kurang dalam 3,000 ke 3,200. And then kalau kita tengok ground untuk persiapan hotel Mekah Madinah, transport dan juga makan, lebih kurang dalam 2,000. Jadi maksudnya dalam angka 5,000 lah. Jadi maksud saya, kalau di bawah harga 5,000, sememangnya mereka ni tak boleh nak mengendalikan untuk umrah di Tanah Suci ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya harga yang semurah 1,400, 3,000, 3,300, sememangnya tidak dapat mengendalikan untuk umrah ini. Ini memang tidak masuk akal. Tetapi mereka ni pandai. Apa yang mereka buat, contohnya pendaftar nanti yang nak ikut umrah itu, pakej itu seramai 500 orang. Cuma diterbangkan nanti hanya 50 orang saja. Sebagai gemar-gembur lah untuk mengatakan pakej itu berjalan. Sebenarnya di akhir nanti kesemua yang daftar itu tidak dapat diterbangkan. Dan baru-baru ini juga pihak Kabinet KK melalui menterinya Datuk Hassan Malik ada menyatakan satu jawatankuasa akan ditubuhkan bulan depan untuk memantau sindiket penipuan haji dan umrah ini. Apa yang diharapkan oleh mungkin sebagai wakil dari Bumitra ini, apa yang diharapkan oleh pihak tuan untuk jawatankuasa berkenaan dalam menangani isu ini? Saya amat berterima kasih kepada Yang Amat Menteri dan saya pun juga mengharapkan Yang Amat Menteri Kementerian Pelancongan Datuk Seri Nazri supaya cepat-cepatlah mengambil tindakan ni dan kita menyokong penuh di atas tindakan nak mewujudkan jawatankuasa memantau ni. Cuma saya minta supaya jawatankuasa ini hendaklah diwakili oleh pihak persatuan. Kerana pihak persatuan boleh menyalurkan maklumat ini kepada pihak jawatankuasa ini sebagai mengambil tindakan perlu. Jadi pihak persatuan yang lebih arif ataupun mahir mengenai masalah perincian yang... Ya, kami berada bersama-sama dengan mereka-mereka yang mengendalikan umrah ini. Jadi kita bersalurkan. Baik sekali Tuan Haji Harun. Okey, insya-Allah dengan adanya Badan Kawal Selia ini, insya-Allah ia akan menjadikan satu badan yang akan jadi perantara antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi dalam menentukan bilangan-bilangan jemaah umrah yang boleh mengerjakan umrah dari satu-satu masa. Supaya peristiwa seperti yang sedang berlaku hari ini sehingga 15,100 orang jemaah yang masih belum dapat diwisahkan ini akan dapat diatasi. Dan insya-Allah dengan Badan Kawal Selia ini, saya percaya dan yakin dengan effort yang dilakukan oleh kerajaan kita, insya-Allah akan dapat membantu umat Islam di negara kita ini dalam melaksanakan ibadah. Kerana kita perlu ingat bahawa perjalanan umrah ini adalah perjalanan ibadah. Baik, terima kasih Tuan Haji Harun dan juga Tuan Haji Ayub dari Persatuan Agensi Pelancongan dan juga Pengembaraan Bumi Putera Malaysia. Terima kasih sekali lagi.